Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ramadan Karim kepada semua muslimin muslimat, penonton-penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengizinkan kita sekali lagi berada dalam bulan Ramadan yang sangat mulia. Saya mengambil sedikit masa untuk memberikan penerangan beberapa perkara yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Yang pertamanya, Ramadan tahun ini ada sedikit kelainan, iaitu kita berpuasa bulan Ramadan, kita menyambut bulan Ramadan dalam suasana PKP. Perintah Kawalan Pergerakan. Walaupun kita dalam tempoh PKP, tapi puasa tetap puasa. Sebab dia merupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba dia. Kita berpuasa bagi orang yang berkemampuan, hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, semoga kamu bertakwa. Jadi orang-orang yang wajib berpuasa tiada sebarang keuzuran, maka hendaklah berpuasa. Jadi sama ada PKP ke atau bukan PKP, tentang puasa bila sampai masanya wajib kita berpuasa. Perkara yang kedua saya nak sebut ialah di segi pelaksanaan ibadat sunat dalam bulan Ramadan dalam suasana PKP ini. Jadi dalam suasana kita berada dalam suasana PKP ini, maka pelaksanaan ibadat sunat pada bulan Ramadan sikit sebanyak dia ada perbezaan dan kelainan. Yang pertamanya, ibadat itu pastinya ada yang bertambah, ada yang berkurang. Apa yang bertambah? Saya beri contoh, dalam masa PKP ini ada ibadat yang barangkali kalau kita ambil masa betul-betul, kita boleh tambah dengan sebanyak-banyaknya, iaitu ibadat membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Kenapa saya katakan demikian? Kerana kita punya masa yang banyak. Sebab kebanyakan kita dalam tempoh PKP ini, dia tidak pergi ke pejabat. Kalau orang berniaga pun ada setengah sektor sahaja. Pendek kata, kebanyakan orang berada di rumah. Jadi sebagai ganti, sebelum PKP dia ada di pejabat, ada tempat kerja dan seumpamanya. Oleh kerana pada masa itu dia tidak dapat pergi ke pejabat, dia hanya berada di rumah, maka dia ambil masa itu untuk menambahkan bacaan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan dalam tempoh PKP ini, Ramadan dalam PKP ini, kita dapat membaca Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya berbanding dengan tahun-tahun yang lalu. Itu bertambah. Kemudian yang berkurangnya, satu lagi yang bertambah ialah di segi bilangan imam solat tarawih. Inilah sejarah dunia, bukan sejarah Malaysia. Sebab COVID-19 ini melanda dunia. Jadi pertama kali dalam sejarah dunia, solat tarawih ini tidak dilakukan di masjid dan juga surau, tetapi dilakukan di rumah. Maka apa yang bertambah? Yang bertambahnya adalah imam. Confirm. Imam bertambah. Apa yang berkurang? Yang berkurang adalah makmum. Kenapa makmum berkurang? Sebab kalau orang pergi masjid, kalau masjid kampung tu mungkin dalam 780 ataupun 100, 200 orang. Kalau masjid yang dalam bandar yang besar, barangkali sampai 500-600 orang pada satu-satu masa untuk solat tarawih. Jadi makmum tu ramai. Tetapi bila tiba musim PKP, kita menyambut Ramadan, maka makmum-makmum yang ramai tadi, mereka berpindah duduk dalam rumah masing-masing. Menjadikan bilangan makmum tu sikit. Bilangan imam tu ramai, bertambah. Kemudian kelainan yang kedua ialah perbezaan tempat dalam kita melakukan ibadat sunat dalam bulan Ramadan ni. Apa dia perbezaan tempat tu? Yang pertamanya, tempat kita melakukan solat tarawih sudah berbeza dengan tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu kita melakukan solat tarawih di masjid dan surau yang berdekatan dengan rumah kita, pada tahun ini solat tarawih tetap diteruskan seperti biasa, tetapi tempatnya telah bertukar dari masjid ke rumah kita, tempat kediaman kita.
atau orang panggil peralihan tempat. Yang berikutnya, kelainan Ramadan pada tahun ini ialah kita umat Islam ini kena membiasakan perkara yang tak biasa. Itu perbezaan. Tetapi Ramadan tetap kita sambut. Amalan bulan Ramadan tetap kita laksanakan. Tetapi kelainannya ialah kita tahun ini akan membiasakan perkara yang tak biasa. Apa dia? Contohnya menjadi imam solat tarawih. Kebanyakan orang bila tiba bulan Ramadan pada tahun-tahun yang lalu, kebanyakan menjadi makmum sahaja. Jumlah imam itu terbatas kepada seorang atau dua orang secara bergilir-gilir di masjid atau surau. Tetapi pada tahun ini oleh kerana masjid ditutup, surau pun ditutup, tidak dibenarkan kita pergi berjamaah di situ dalam tempoh PKP ini, maka mau tidak mahu ketua keluarga ataupun salah seorang yang berkebolehan dalam keluarga itu, mau tidak mahu dia kena menjadi imam solat tarawih. Jadi sepanjang hayat dia ataupun selama ini tak pernah menjadi imam solat tarawih. Tahun ini mau tak mau kena menjadi imam solat tarawih. Tak biasa. Memang tak biasa menjadi imam solat tarawih. Tetapi tahun ini, jadi setiap ketua keluarga akan membiasakan perkara yang tidak biasa. Jadi lama-lama orang panggil apa? Alah bisa, tegal biasa. Lama-lama dia biasalah. Tetapi menjadi imam solat tarawih dalam rumah ni tidak perlu digabrakan, dibimbang dan seumpamanya, sebab ahli-ahli jemaah bukan orang lain, adalah ahli keluarga juga, iaitu isteri dan juga anak-anak. Sekurang-kurangnya membiasakan perkara yang tak biasa ni tahun ini menjadi pengalaman baru kepada ketua-ketua keluarga menjadi imam solat tarawih. Itu satu. Seterusnya saya nak menyebut perkara yang berkaitan dengan puasa ini. Selama kita berkemampuan, tidak ada apa keuzuran, maka wajib kita berpuasa. Tetapi sekiranya kita ataupun sebahagian daripada kita menghadapi atau mengalami keuzuran, seumpama sakit ataupun dia seorang yang musafir itu keuzuran. Tapi dalam tempoh PKP kita akan boleh musafir sebab dia tidak dibenar merentas sempadan ataupun merentas negeri, kecuali bagi kes-kes yang tertentu sahaja. Tak apalah, bagi orang yang musafir, dia ni kira orang yang uzur, dikecualikan daripada berpuasa jika dia nak berbuka puasa. Jadi orang yang sakit, orang yang uzur, perempuan yang haid, perempuan yang mengalami nifas kerana melahirkan anak, mereka ini dikecualikan daripada berpuasa, tetapi wajib mengqadakannya. Dan golongan yang ketiga pula, golongan yang dikecualikan terus daripada berpuasa. Tidak wajib berpuasa, tidak wajib qada. Tetapi sebagai gantinya wajib membayar fidyah 1 hari 1 cepak berai bagi setiap hari yang dia tidak berpuasa. Siapa mereka itu? Yang pertama, orang tua yang terlalu tua, yang hilang kekuatan dan kemampuan untuk berpuasa. Tak larat sungguh-sungguh lah. Dia puasa memakai melalui. Jadi orang tua yang tak larat dah untuk berpuasa, dia dikecualikan daripada berpuasa. Tetapi sebagai gantinya, dia kena membayar fidyah 1 hari tidak berpuasa 1 cepak berai. Dan pengecualian yang kedua diberikan kepada seorang yang sedang sakit dan sakit dia tu tiada harapan sembuh. Orang yang sakit tiada harapan sembuh ni dia tak disyaratkan dengan umur. Ada setengah orang yang sakit tiada harapan sembuh ni umur dia dah tua. Ada setengah orang tu tak tua, masih muda. Tetapi penyakit dia tu doktor kata tunggu masa saja. Artinya tiada harapan sembuh. Jadi orang yang sakit yang macam ni tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadakannya, tetapi dia wajib membayar fidyah. 1 hari dia tak berpuasa, 1 cepak berai. Yang berikutnya, apa yang saya nak sebut pada kesempatan ini ialah perkara yang berkaitan dengan berbuka puasa. Semua kita sedia mengetahui bahawa menyegerakan berbuka puasa hukumnya adalah sunat. Sengaja melewatkan berbuka puasa hukumnya adalah makruh. Sebab itu pesan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, apabila masuk waktu berbuka puasa, jangan buat kerja lain. Kalau tengok TV, tutup. Kalau baca sahabat, tak sahabat atas meja. Kalau tengok WhatsApp, tak atas telefon atas meja sat.
segera berada di hadapan makanan dan terus menjamah makanan berbuka puasa di samping membaca doa. Sekiranya kita sengaja melewat-lewatkan berbuka puasa, maka hukumnya makruh. Tetapi satu benda yang saya nak peringat, walaupun berbuka puasa itu sunat disegerakan, tetapi hendaklah dipastikan bahawa waktu berbuka puasa itu betul-betul telah masuk. Jangan berbuka puasa sebelum masuk waktunya. Kerana seseorang yang berbuka puasa sebelum masuk waktunya, maka batal puasanya. Perkara ini sering terjadi. Zaman moden ni orang dengar radio dan seumpamanya. Jadi hati-hati ketika kita mendengar suara azan yang berkumandang. Apakah azan itu benar-benar dalam kawasan tempat kita buka puasa dan tepat pada masanya. Kalau azan itu belum tiba masanya, kita berbuka puasa, maka batallah puasa kita, wajib kita qada. Sebagai contohnya, seorang yang buka TV, dia dengar azan berkumandang. Dia duduk di Pulau Pinang. Dia duduk di Pulau Pinang. Tapi TV itu hak Kuala Lumpur punya. Pastinya waktu Kuala Lumpur dengan waktu Pulau Pinang berbeza 2-3 minit. Tiba-tiba, semata-mata dia mendengar azan, dia tak siasat, tak semak dulu. Dengar azan, terus dia buka puasa. Anak-anak dia terpinga-pinga dan tercengak-cengak melihat. Pasal apa abah buka puasa? Dia tahu orang azan lah. Hak tu azan Kuala Lumpur apa? Bukan azan Pulau Pinang. Bermakna batal lah puasanya sebab dia berbuka puasa sebelum tiba masanya. Itu kena ambil perhatian. Seterusnya, saya nak sebut dalam kesempatan ini tentang kita perlu menghargai masa sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Kerana sesungguhnya masa-masa yang berlalu dalam bulan Ramadan keemasan, sangat berharga dan sangat bernilai. Jadi, bagaimana kita nak menghargai masa? Yang pertamanya, pesan saya kepada saya dan semua yang sedang menonton dan mendengar siaran ini. Iaitu yang pertama, kita hendaklah memperuntukkan banyak masa sepanjang bulan Ramadan untuk melakukan ibadat. Ibadat puasa sama telahlah memang kita kena buat. Yang saya nak maksud ni, ibadat-ibadat yang sunat. Masa itu dibagi pada dua, iaitu masa siang dan masa malam. Masa malam ni, masa siang kita peruntukkan masa untuk ibadat apa? Kita boleh baca Quran, kita boleh cari orang susah untuk melakukan sedekah, hantar makanan pergi rumah dia. Ini benda-benda yang boleh menyebabkan kita dapat pahala. Siang juga kita boleh peruntukkan masa untuk mengikuti siaran-siaran agama yang disampaikan dalam radio, dalam TV, dalam Facebook, ataupun menatap buku-buku agama, buku yang berkertas atau buku hak Facebook ni, ataupun kita mendengar video-video yang berdurasi singkat 5 minit 6 minit yang boleh kita tengok dalam telefon kita. Ustaz Nur kata Ustaz Nur cerita tentang fadilat Ramadan, Ustaz ni cerita tentang fadilat membaca Quran, khatam Quran dan seumpamanya. Inilah namanya orang pandai menghargai masa dalam bulan Ramadan, dilakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala. Itu siang. Dan masa pada waktu malam, hendaklah kita pandai menggunakan masa pada waktu malam untuk melakukan ibadat, terutama ibadat yang khusus berkaitan dengan bulan Ramadan. Iaitu yang pertama sekali, tidak lain tidak bukan adalah sembahyang tarawih. Jadi masa solat tarawih ni, kita jangan lewat-lewatkan solat tarawih. Sebaik saja masuk waktu Aisyah, jangan kali lah tutup TV, tutup Facebook, tutup dapur, tutup segala-gala. Himpun ahli keluarga, kita melakukan solat Isyak dan seterusnya kita sambung dengan solat tarawih, sambung lagi dengan solat witir. Dan pada masa pada waktu malam pula, selepas solat tarawih dan witir, sambung dengan membaca Al-Quran. Jadi kita memanfaatkan masa dalam bulan Ramadan. Seterusnya pesan saya kepada semua. Bulan Ramadan kedatangannya sentiasa dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi oleh kerana Ramadan tu masa yang sangat berharga, maka perkurangkan waktu tidur kita dalam bulan Ramadan. Contoh macam ni. Kalau di luar Ramadan kita bisa tidur sehari 6 jam, bulan Ramadan ni kurangkan. Tinggal dalam 5 jam atau 4 jam saja yang kita tidur. Pasal apa kita nak kurang? Sebab kita nak curi sikit masa yang dikurangkan tidur tu untuk kita melakukan ibadat, khususnya ibadat yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Waktu malam ni kita bangun awal.
terkuranglah waktu tidur kita, kita tidur lewat. Maka terkuranglah waktu tidur kita. Untuk apa? Hak kita tidur lewat tu untuk baca Quran. Hak bangun awal sikit untuk apa? Untuk kita berqiyamul lail dan juga makan sahur. Seterusnya, pesan saya kepada semua dalam bulan Ramadan, oleh kerana masa sangat berharga, jangan bazirkan masa. Jangan disia-siakan masa dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dengar muzik yang berlebih-lebihan. Mulut ni hebat, kata kau nu, kata kau ni. Bukan sahaja boleh menambahkan pahala puasa, bahkan mengurangkan pahala puasa. Tengok TV, tengok WhatsApp yang tak berkenaan. Semua ini perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah kepada kita yang sedang berpuasa. Justru pesan saya kepada saya dan kepada semua, marilah sama-sama kita mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya dengan ketibaan bulan Ramadan, kerana kita tidak tahu apakah kita sempat menemui Ramadan pada tahun yang akan datang. Sebab apa? Sebab tahun lepas kita bersama-sama dengan teman-teman dan sahabat kita, ahli keluarga kita, menyambut Ramadan bersama-sama dengan mereka. Tetapi tahun ini mereka telah kembali ke rahmatullah. Boleh jadi tahun hadapan orang sama-sama menyambut Ramadan dengan kita pada tahun ini, tetapi tahun hadapan mereka mencari kita. Di mana kita? Rupa-rupanya kita telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Justru manfaatkan kehadiran bulan Ramadan dengan melakukan ibadat sebanyak-banyaknya dengan harapan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, selamat berpuasa, selamat melakukan ibadat-ibadat dalam bulan Ramadan. Semoga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.